Bismillah. Innallaha ghafurur rahim. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi nasira. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Yaghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya rabbal rahimin. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kullu am wa antum bi khair. Idul mubarak rahmatika ya rahimin. Sihat semua, minal aidin wal faidin, selamat hari raya. Muka sepanjang masa, kullu am wa antum bi khair, semua sekali dalam keadaan baik-baik semua sekali insya-Allah. Baik, kita menyambung perbincangan tentang sabar itu cinta. Malam ini kita berbincang tentang kepentingan sabar dan ianya suatu keperluan. Kepentingan sabar dan ianya suatu keperluan. Baik, hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, berkata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya As-Sabru fil Quran, yang diterjemahkan, yakni sabar merupakan keupayaan hati dan dorongan keimanan dalam membentuk karakter diri. Merupakan keupayaan dan dorongan keimanan dalam melawan dorongan nafsu, membentuk karakter diri. Sekiranya ia diperkuatkan, diperkukuhkan, maka ia mampu mengurus dan meneruskan keupayaannya melawan kehendak diri. Sekiranya dia mampu, yakni hadirin, dalam bicara tentang sabar adalah tentang keupayaan yang sampai kita faham ianya suatu keperluan. Keupayaan kita bukan cerita kuat, cerita berupaya. Kalau hadirin nampak badan saya berketul-ketul sekarang, sadu orang kata sekarang ni kan, sadu letak beras 10 kilo, hadirin rasa saya boleh angkat ke tak? Kat depan ni beras 10 kilo, berasa saya boleh angkat ke tak? Oh, tak payah beras lah, meja ni saya angkat terus. Sebab badan berketul-ketul, sadu. Nampak kuat lah kan? Nampak kuat. Namun kalau berpagi-pagi kain selimut tak kuat, tak besar apa ni, tak berat pun sampai 10 kilo, tak boleh nak angkat, apa cerita? Badan dah sadu. Masuk Ramadan, badan yang sadu itu tak boleh puasa dia. Jadi cerita tentang sabar adalah tentang keupayaan, kemampuan. Dia bukan ukur pada fizikal. Maaflah kalau ada yang badan sadu, bukan sengaja nak sindir apa tidak, hanya sebagai satu bandingan. Nak bagi tahu bahawa ianya tentang keupayaan, bukan ukuran pada fizikal. Kenapa? Kerana ada orang yang tidak punya fizikal yang sekuat, yang kita nampak segagah
seteguh mana badan dia, namun dia ada keupayaan berhadapan dengan apa bentuk ujian. Baik, kenapa sampai kita perlu faham dan meletaknya suatu keperluan? Keperluan ni hadirin, dia ada suatu perkara yang utama, dia bukan perkara yang pilihan. Sabar bukan menjadi suatu perkara pilihan, dia adalah satu keperluan utama. Hadirin tak boleh nak kata aku nak sabar, sabarlah, aku tak nak, sudah lah. Tak boleh. Dan kita nak ukur kepada sabar ini bukan hanya dari sudut hadirin melalui perjalanan kehidupan seperti lalu yang telah dilalui sebelum ini. Bukan saya tak kata hadirin tengah duduk sekarang tak bersabar. Bukan saya nak kata hadirin yang melalui kehidupan selama ini tak ada kesabaran. Yang ada sekarang ni pun juga adalah sifat sabar. Nak menutur suatu perkataan supaya teratur juga perlukan kesabaran. Hadirin nak menulis supaya tulisan itu mendatangkan suatu manfaat juga perlu kesabaran. Cuma tak disebut je lah kan. Sekarang yang perlu kita faham, yang menjadi keperluan sabar ini sehingga diiktiraf Allah Ta'ala, lihat, sehingga diiktiraf Allah Ta'ala, sehingga Allah akui engkau ni memang sabar, sehingga Allah melafazkan innallaha yuhibbus sabirin. Allah menzahirkan rasa kecintaan dia kepada orang yang mengekal dirinya dalam kesabaran. Siapa diiktiraf begitu? Hak tu yang kita nak. Boleh ya? Bukan bermaksud yang sekarang ni tak sabar. Ada. Hadirin dah lalui kehidupan dengan usia sekarang, dah melalui banyak ujian kehidupan. Bukan bermaksud selama ni saya tak sabar ke? Iya, sabar. Namun mendapat pengiktirafan itu, diisytiharkan Allah Ta'ala bahawa kamu memang seorang yang layak untuk berada pada satu tempat yang Allah raikan kepada mereka yang punya kesabaran yang terbaik, yang terpuji. Sebab itu dia menjadi suatu keperluan. Baik, maka Al-Quran sangat menitik beratkan persoalan tentang kesabaran kerana ia memiliki nilai keimanan, nilai keagamaan, dan di sana adanya gambaran suatu akhlak yang terpuji. Al-Quran sangat menitik beratkan. Maka bicara dalam berkenaan dengan sabar yang ada dalam Al-Quran amat-amat menitik beratkan bahawa sabar di sananya ada nilai keimanan, ada nilai keagamaan. Boleh? Sebenarnya hadirin, berkenaan dengan passion, dengan sabar ini, Buddha ada membahaskan, Kristian juga ada membahaskan, Hindu pun ada membahaskan. Apa nak dimasukkan? Bila ada kaitan dengan Samawi, kitab Samawi, dia ada membahaskan tentang sabar. Dan bila ada bicara tentang kerohanian, agama lain ada membicarakan tentang sabar. Dan saya lupa ada seorang doktor sampai tahap dia Prof Media mendapat pengiktirafan dalam agama Kristian kerana dia membahaskan tentang sabar, tentang passion, sehingga dia mendapat pengiktirafan sebagai Profesor Madya, lebih tinggi, kerana bicara tentang sabar. Tapi dia Kristian, seorang perempuan, saya ingat dah lupa nama. Hadirin, sampai dikaji dan mendapat pengiktirafan. Jadi kita dalam nilai agama sebagai orang yang mana bertuhankan Allah, meyakini tentang hari akhirat, sampai mana pengiktirafan itu? Itu yang perlu kita faham. Kenapa jadi keperluan? Sehingga wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sehingga datangnya para malaikat yang masuk daripada setiap penjuru pintu-pintu syurga itu
dan mereka pun berkata, siapa? Malaikat, sejahtera ke atas kamu semua, bima sabartum, di atas kesabaran kamu semua. Oh, masa ni ya hadirin, ya Allah, masa ni kan, masa mana ni? Masa berada di alam syurga, alam akhirat. Jadi sabar ini cerita di mana? Cerita di alam dunia sekarang ni lah, alam hadirin sekarang termasuk saya ni kan, ni. Sehingga malaikat masuk mengisytiharkan, inilah yang kamu dapat. Oh, masa tu subhanallah. Ni yang kita perlu faham. Baik hadirin, kenapa kepada pentingnya kesabaran menjadi suatu keperluan? Maka hadirin, bicara tentang sabar, dia bukan bicara tentang, orang kata apa, bicara tentang sebutan yang saya dah awal-awal lagi saya dah maklumkan. Dia berkait langsung dengan ilmu. Boleh? Dia berkait langsung dengan ilmu. Kalau kita nak susun, dia ada kaitan dengan syariat, dia ada kaitan dengan fiqh, dia ada kaitan dengan tasawuf. 3 perkara ni. Dia ada kaitan dengan ilmu, dia ada kaitan dengan akal, dia ada kaitan dengan hati. 3 ni juga. Ni kalau bicara tentang sabar. Baik, sekarang saya datangkan situasi. Boleh ya? Saya datangkan situasi. Memahami keperluan sabar bila mana dia mampu menguasai situasi. Bila dia dah faham, dia mampu menguasai. Menguasai situasi ni bermaksud apa sahaja dalam keadaan yang dia lalui, dia tahu menguruskan situasi. Baik, jom kita tengok makna situasi mengikut Kamus Dewan. Situasi maksud dia, situasi. Kalau kata sekarang dari sudut cuaca, situasi cuaca sekarang panas kan? Panas sekarang tadi, banyak minum air, banyakkan minum air kosong, banyakkan minum air kosong. Kalau dalam dewan solat sekarang, situasinya tenang, nyaman, sejuk. Itu tak ni? Baik. Namun hadirin kena maklum bicara tentang sabar adalah situasi seseorang itu sendiri. Setiap orang semua ni dia ada situasi dia sendiri. Boleh tak ni? Jadi apa itu situasi? Disebut juga keadaan, disebut juga persekitaran, disebut juga suasana. Jadi suatu keadaan seseorang mendapati dirinya sendiri. Apa itu situasi? Suatu keadaan seseorang mendapati dirinya sendiri. Suatu keadaan, suatu situasi, satu suasana, seseorang itu dirinya, boleh mendapati dirinya sendiri. Bermaksud setiap orang bila berhadapan dengan suatu isu, dia sedang berhadapan dengan suatu keadaan itu, macam mana cara dia menguasai? Boleh ya? Semua dah ada pengalaman ni. Hadirin bekerja sebagai apa? Hadirin sebagai siapa? Kalau cikgu dia berhadapan dengan pelajarnya sekolah rendah, apa situasinya? Cara dia mengatasi. Kalau dia sebagai seorang pensyarah, cara dia mengatasi peringkat dewasa, remaja, macam mana? Ya, kalau dia seorang majikan atau seorang staf atau apa sahaja, cara dia mengurus, dapat tak dia menguasai? Boleh? Baik, hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Baik, kita bincang secara umum berkenaan dengan situasi. Boleh ya? Minta pandangan lah juga kan, tengok asal. Begini hadirin, akhir Ramadan baru ni alhamdulillah dapat ngerjakan umrah. Dan di akhir Ramadan, baik, situasinya begini hadirin. Saya berlepas daripada airport Malaysia ni KLIA pada pukul 4.30 petang. Okey, baik situasi sekarang berlepas di airport Malaysia pukul 4.30 petang. Boleh? Kita pun bergeraklah. Berlepas, biasanya selepas diumumkan oleh kapten tali pinggang Keledar dah boleh buka, maksudnya kapal terbang dah stabilan. Diumumkan kepada jemaah yang ada, para
hajah dan haji, hajah yang tak berpuasa boleh makan, disediakan hidangan dan kepada anak-anak kecil. Situasi dia jadi macam mana? Hak kita puasa ni, bila hak tak puasa ni buka makanan semerbak bau kan, semerbak bau, kita boleh buat apa? Boleh telan liur lah. Satu kan. Okey, baik, kita berbuka waktu Malaysia pukul berapa? 7.30 lah ke 7.20 ni? 7.20 kan? Baik, 7.20 7.20. Waktu Malaysia, waktu itu 7 suku. Kita ada berapa minit lagi nak berbuka puasa? Okey, baik. Tengah bergerak ni, buka tingkap kapal terbang ni kan, buka tingkap, terang benderang kat luar sana, terang benderang, matahari mancar lagi. Masuklah 7.20 waktu Malaysia. Perut rasa apa? Perut. Baik, waktu itu kita dah tahu dah waktu kita berbuka, waktu Malaysia sampai 7.30. Makanan memang tak dihidang lah kan. Baik, apa situasi masa itu pada jemaah? Sabar-sabar ni ia berkaitan dengan puasa. Puasa ni perlu kesabaran. Betul tak ni? Sebab saya dah bagi tahu dah sebab apa ni, ia semakna je, menahan diri dalam ketaatan. Baik, sekarang 7.30 menjelang 7.45 memang tak dihidangkan. Sekarang soalan, hadirin nak buka puasa ke tak ni? Soalan jemaah tengah huru-hara ni, jemaah ni tengok kiri kanan, duk kiri kanan, nak berbuka ke tidak? Baik, sekarang boleh berbuka atau tidak? Soalan, hadirin rasa boleh tak nak berbuka puasa waktu itu? Waktu jam Malaysia 7.45 sehingga menjelang pukul 8. So macam mana? Agak-agak ke awak rasa? Boleh tak nak berbuka waktu itu? Hadirin, sungguh ni suasana agak kita nampak lah jemaah kiri kanan. Lepas tu jemaah saya datang, dia tanya, "Ustaz, kita nak buka puasa ni boleh tak ni? Puan nak berbuka ke?" Saya tanya balik, "Puan nak buka ke?" Yalah, kalau ikut sekarang nak buka lah waktu Malaysia. Waktu Malaysia dah berbuka ni pukul 8 suku dah ni. Soalan sekarang, boleh tak nak berbuka? Ni nak menguasai situasi kita, nak faham ke tidak? Boleh tak nak berbuka? Gitu keadaan hadirin. Boleh nak buat ni hadirin. Keadaan ni hadirin kena maklum ya. Perkara ini memang maklum dan Allah ajar memang boleh berbuka, tak ada masalah, boleh. Kenapa? Kerana Allah bagi tahu, wa man kana maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Sekiranya kamu dalam keadaan sakit yang tak ada harapan nak sembuh, kalau puasa masa tu sakit, puasa menjadikan kamu lebih mudarat, maka berbuka itu jadi satu keperluan. Bila kamu dalam keadaan musafir, baik, boleh kamu nak berbuka. Syarat kamu kena faham, dalam keadaan musafir dan mesti diganti pada hari-hari di bulan yang lain, maka boleh tak nak berbuka? Boleh, syarat kena ganti. Maka kita faham tak keadaan itu? Faham. Itu maksud menguasai situasi. Ya, kita faham. Bila musafir boleh, syarat kena ganti. Kalau dia tak faham, dia jadi macam ni hadirin. Dia nak berbuka, dia kata apa? Oh, saya nak buka. Kenapa? Ikut waktu Malaysia. Kalau ikut waktu Malaysia, salah hadirin. Jangan buat macam tu. Sebab kita berbuka mengikut waktu tempatan. Dia jangan ikut waktu Malaysia. Nak berbuka macam mana? Matahari terang benderang. Matahari berbuka tengah memang nampak terang. Allah yang bagi tahu, wa atimmus siyama ilal lail. Kamu kena penuh berpuasa sehingga menjelang malam. Mana kena terbenam matahari baru boleh berbuka. Jadi boleh tak nak berbuka dalam keadaan matahari terang benderang? Boleh. Kenapa? Sedang bermusafir. Boleh ya?
Jadi ada jemaah sengaja buka azan. Kalau tak faham jangan persenda. Sengaja buka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa? Terang ni, terang. Matahari tengah benderang ni. Terang ni. Azan zuhur ke azan asar? Kalau kita lah waktu biasa kan, kat sini azan pukul zuhur, boleh berbuka? Memang tak boleh lah. Kita tahu itu zuhur, itu asar. Ni ada sengaja jemaah ni buka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ni persenda. Bila ni? Hak makan saya perhati, ada hak makan. Saya berharap dia faham yang dia makan itu kerana dia sedang bermusah. Harap dia ganti. Harapnya begitu. Cuma kalau ada yang bekerja dengan mas penerbangan mas airlines, ada sekarang ke, kalau tengah online ke, kalau boleh pihak penerbangan bagilah sedikit penjelasan. Boleh lah? Biarlah jemaah ni dalam keadaan tenang. Kalau tak suasana situasi agak nampak kelang kabut. Nak berbuka ke tak? Nak buka ke tak? Hak makan lah. Lepas tu bila dah waktu berbuka pukul berapa? Waktu Malaysia pukul 10.25 malam. Hadirin bayangkan, daripada 4.30 kena tambah waktu berpuasa sehingga pukul 10.30 waktu Malaysia. Waktu tempatan 5.25 malam. Bila buka tingkap, nampak matahari tu memang dah nampak rembang petang, dah nampak kemerahan. Jadi bolehlah nak berbuka pada waktu tempatan. Situasi kita berubah ke tak? Sentiasa berubah. Jadi nak fahamkan apa? Kesabaran setiap orang itu berbeza. Kenapa? Waktu tadi saya pula bawa mak umur lebih kurang dalam 76. Mak tanya, boleh buka ke tak? Berapa jam lagi? Saya kata lagi 2 jam. Ikut waktu Malaysia. Sanggup tunggu ke tak? Sanggup. Sanggup, tak apa. Datang soalan, sanggup tak hadirin nak berbuka puasa dalam keadaan musafir, hanya duduk sahaja, duduk gitu, dengan aircon sekeliling, sejuk, nyaman, tidur-tidur lah. Tergamuk tak nak berbuka puasa? Gitu tanya. Musafir dalam keadaan amat selesa. Kalau hadirin musafir berjalan kaki, memang penatnya amat, langkah-langkah lagi, koma, buka lah puasa. Betul tak ni? Maka lihatlah pada situasi. Baik, sekarang tanya pula, hadirin, bila berpuasa, bila berbuka puasa dalam musafir itu agak nyaman dan selesa, ganti pada bulan-bulan yang lain, sama tak yang kita dapat dalam bulan Ramadan? Tak akan sama puasa di bulan yang lain. Seperti seorang wanita yang haid, dia berpuasa ganti di bulan yang lain. Macam tu lebih kurang. Namun rukhsah yang Allah Ta'ala bagi ini, kita tak nafikan. Siapa nak berbuka silakan. Kita tak nafikan. Rukhsah Allah kekal. Allah yang benarkan ini. Cuma kena faham. Lihat, kena faham, mesti ganti. Bila duduk dalam faham ini, itulah kita menguasai situasi. Jadi bila dah faham dan mampu menguasai, kita tak akan berbuka dengan sewenang-wenangnya lah. Walaupun ada kebenaran, cuma kita berasa sayang nak buka. Kalau hadir tak pernah musafir jauh, mungkin tak berasa sangat nak berbuka ni. Mungkin rasa takkanlah nak buka kan. Tapi kalau orang yang sentiasa outstation, sentiasa musafir dalam jarak yang jauh, dia ada keperluan-keperluan, tapi jangan sampai tidak beradab. Kenapa? Ada setengah tu duduk sahaja, tak diistihar apa pun, mentang-mentang musafir, orang hidang, dia tak haid bagi seorang perempuan, sewenang-wenangnya makan. Tak apa, kita musafir. Itu jadi tak beradab pula. Lihat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, situasi yang lain nak gambarkan supaya hadirin bila dapat menguasai situasi dan dia kekal dalam memahami, menguruskan situasi, maka akan berlakulah pengiktirafan, pengisytiharan, seperti mana hadirin dapat menguasai dalam bidang kerja masing-masing sehingga diiktiraf oleh majikan layak mendapat anugerah pekerja cemerlang. Contoh APC kan,
Kerana dia melalui satu fasa dalam pekerjaan sehingga layak diiktiraf. Baik, seorang sahabat balik daripada umrah ni, balik sama-sama buat umrah. Kemudian dia balik menjelang 1 Ramadan, dia diuji. Isterinya ditimpa sakit. 1 Ramadan. Sakit isteri dia, ada nanah di belakang daging. Kita ni kulit, lemak, daging, lepas tu ada nanah. Nanah itu menghampiri kepada tulang yang mesti dioperate, dibelah, kemudian dikorek keluar nanah itu daripada bawah daging, dikeluarkan dan tidak boleh dijahit. Tidak boleh dijahit. Jadi nak bayangkan rasa itu bagaimana? Boleh tak? Jahitan itu belah tak boleh nak jahit. Kalau jahit, pergerakan dia menyebabkan apa? Menyebabkan luka itu lebih parah. Kenapa tak boleh jahit? Kerana nak masukkan ubat di dalam tempat luka itu. Seminggu pertama, dia cerita ni, minggu pertama dia solat tarawih sampai tertidur dalam tok solat dia sendiri. Sampai tidur ni kerana kepenatan yang teramat. Contoh ni katil, kipas tu ataupun ni tu dinding pintu ni kan, pintu tu bilik air. Daripada katil nak ke bilik air sejam jarak tu. Jarak itu sahaja sejam. Nak angkat perlahan dengan sakit, nak comot, nak letakkan ubat, kena pakaikan pampers. Sebab bila buang air salah sedikit, air najis masuk tempat luka. Nak kena urus seminggu sehingga dia dapat tempo. Dia faham dah rentak nak uruskan 4 orang anak, paling besar umur 9 tahun. Hadirin, nak faham situasi minggu yang kedua baru dapat. Minggu ketiga akhir Ramadan saya pergi baru ni, isterinya dah boleh bergerak sedikit. 30 Ramadan dia diuji dengan sebegitu. Saya kata kat dia, Lailatul Qadar dah kamu ni. Ada dia nampak tak bagaimana situasi? Nak diiktiraf bahawa dalam tempoh 30 hari Ramadan itu yang diuji oleh Allah Ta'ala ke atas dirinya. Keseluruhan nak menguruskan keluarga dan termasuk isteri. Tak boleh nak buat apa. Hadirin pernah tengok tak luka seseorang tu sebesar buku ni, lubang pada bahagian punggung, atas punggung naik ke atas hingga nampak tulang sulbi, tulang bawah tu nampak sebesar ini lubang yang tak boleh ditampal. Kenapa? Sebab lubang itu telah dikorek keluar nanah sehingga daging itu kemerahan kita nampak. Tengok merah, Masya Allah. Mak saudara sendiri, ya Allah, nak kena pakai pampers. Bila najis terkena, nak kena bersihkan. Hadirin boleh tak gambarkan rasa sakit itu? Kita hak buat, hak mengurus dalam situasi dia, hak menanggung rasa itu bagaimana? Tadi jahit yang tak boleh berpendahan yang tak boleh dijahit. Hak ni dilompang terus, dibuang terus, daging yang rosak dikeluarkan terus. La haula wala quwata illa billah. Itulah sebuah situasi. Kalau kita boleh gambarkan situasi yang sebegitu, dan hadirin telah melalui pengalaman kehidupan, Allah datangkan bentuk-bentuk ujian itu, maka soalan sampai guru tanya, siapa yang telah meninggal disebabkan ujian? Situasi-situasi ini adalah ujian lah kan. Baik, siapa yang telah meninggal disebabkan ujian? Ada tak? Jadi kena mari faham gitu. Kenapa? Kalau manusia ini mati disebabkan ujian, dunia hari ini dah pun kosong, bumi dah kosong, tak ada penghuni dah. Betul tak ni? Tak ada penghuninya. Sebab apa? Diuji sakit gigi, mati dia. Diuji tak dapat kerja, mati dia. Dah hadirin diuji dengan pelbagai jenis ujian ke atas diri. Hari ini masih ada tak?
Alhamdulillah. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tidak akan ditangguhkan, tidak akan dilewatkan bila datang kepadanya suatu yang disebut ajal. Maka kita mati dengan datangnya ajal. Jadi ujian itu apa? Untuk melihat bagaimana kita berhadapan dengan ajal itulah. Boleh tak merancang kematian setiap orang? Hadirin, boleh tak merancang kematian diri? Nak mati dalam husnul khatimah ke atau su'ul khatimah? Semua nak husnul khatimah, betul tak ni? Bila nak mati dalam husnul khatimah, boleh tak merancang kematian yang terbaik? Boleh tak? Pening malam ni soalan kebat ni. Kemahiran berfikir arah tinggi tak? Tak ada, biasa sebenarnya ni. Boleh tak kita nak merancang mati kita dengan mati yang terbaik? Boleh. Siapa yang kena buat? Hadirin, kena buatlah apa yang Allah bagi tahu, mengikut syariat dia, mengikut fiqh dia, mengikut tasawufnya. Kena buatlah dengan sebaik mungkin. Peraturan Allah apa? Kefahaman kita apa? Rasa kita dalam setiap melalui setiap ujian itu rasa apa? Lihat ni. Tu. Bila kita dah faham bahawa mati kita ni boleh dirancang dalam mati yang husnul khatimah, dia perlu ada kesabaran. Kenapa? Sebab kita nak duduk dalam platform membentuk kepribadian kita menjadi orang yang baik menuju kematian masing-masing. Sebab kita dikira waktu pengakhiran kita. Hadirin, jangan duk ceritalah zaman lalai kita dulu. Hadirin, jangan duk ceritalah zaman huru-hara kita dulu. Siapa tak pernah berdosa? Sebagai manusia biasa, berdosa tak? Kita dah lalui tak fasa keinsafan diri? Fasa taubat kita dah lalu kan? Pasal kita kembalikan jiwa dan raga ini, seluruh rasa ini kepada Allah Ta'ala, sedang lalui sekarang ni kan? Betul kan? So, kalau berada dalam keadaan ini, nak mengekalkan situasi ini, lihatlah pengakhirannya nanti. Maka ujian untuk membentuk dan mengekalkan hadirin berada dalam kecintaan yang disebut sabirin, itulah ujian. Nak kekal dalam kesabaran disebabkan menjelang kematian kita ni tak tahu bila. Ujian datang dalam bentuk mana, selepas ni tak tahu macam mana. So, dapat menguasai itulah membawa asbab kepada kita merancang kematian kepada husnul khatimah. Siapa yang membiarkan kehidupan dia tanpa ada apa-apa pun persediaan? Ada tak? Ada. Manusia membiarkan kehidupannya tanpa persediaan. Ada. Lalu je macam tu, mati-matilah. Aku kalau boleh hari ni aku nak mati, dia kata. Ya, bolehlah dia kata. Namun bersedia tak berhadapan dengan apa yang bakal dilalui selepas ini? Kenapa kena tahu? Kerana orang beriman, dia tahu tentang alam akhirat. Hak tak beriman, dia tahu kematian dia berakhir untuk kehidupan dunia. Kemudian dia tak fikir dah apa-apa, dia berasa tak mati-matilah. Tidak ni? Maka semua perkara ini kita pun faham, guru pun bagi tahu, sekiranya manusia ini hidup dan faham dengan tujuan kehidupan, maka dia akan faham bahawa sabar itu satu keperluan. Dan dia tidak akan mati disebabkan dengan sebab ujian, melainkan datangnya ajal itu. Cuma dari sudut platform secara dokumentasi disebut asbab musabab. Betul tak ni? Di kulli syai'in sababa. Ada satu perkara itu dengan sebab dan musabab. Maka ditulislah jatuh tangga, nepatu ular, tergelincir. Betul tak ni? Nama hakikatnya adalah ajal. Gitu hadir. Maka inilah perlu kita melihat bahawa dalam kesabaran itu ada nilai keagamaan, ada nilai keimanan. Dan mana tidak akan tertegak, dan dunia tidak akan bangkit kecuali dengan sabar, dan menjadi suatu keperluan dunia dan akhiratnya. Dan tidak akan tercapai kemenangan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat kecuali dia perlukan kepada kesabaran. Sehingga dia berada dalam platform, sehingga Allah mengisytiharkan wa basyiris sabirin.
sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang kekal dalam kesabarannya sehingga mendapat kecintaan daripada Allah. Dia ni, maka apa yang perlu ada difaham adalah menguasai situasi setiap masa, setiap taat, kerana ujian yang datang tak empa diduga. Boleh ya? Baik, kerana itu semua indikasi Allah Ta'ala isyarat. Okay. Baik, kerana itulah Abu Talib Al-Makki berkata dalam kitabnya Qut Al-Qulub, ketahuilah bahawa sabar adalah kunci untuk masuk syurga dan keselamatan dari neraka, kerana telah dinyatakan bahawa syurga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh nafsu, sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannatu bil maqarihi wa khuffatin naru bisyahwati, bahawa jalan menuju kepada syurga penuh dengan perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Maka sampai guru berkata apa? Kalau dah kamu tahu jalan ke neraka itu mudah, kenapa tidak bersabar untuk ke syurga? Kalau tahu dah jalan ke neraka itu mudah. Semua orang tahu siapa yang engkar perintah Allah Ta'ala dan kekal dalam keingkaran itu, layak tak dihumbang ke neraka? Layaklah, sebab dia engkar. Namun dia kekal dalam engkar itu, sabar tak dia? Berat kali ni tak? Sabar tak dia? Kekal dalam keingkaran itu, sabar tak dia? Tengah duk mencuri, buka pintu rumah orang, sabar tak dia? Sabar dalam keadaan tidak terpuji, namun dia terkeji. Allah tak iktiraf kesabaran itu, kerana dia sabar dalam keingkaran dan kemurkaan Allah Ta'ala. Yang terpuji sehingga diiktiraf Allah Ta'ala kerana dia kekal dalam keimanannya. Boleh ya? Pada itu sahaja kita jumpa akan datang bagaimana kita perlu faham dan bagaimana pengiktirafan ini seterusnya melayakkan kita untuk mendapat sesuatu yang istimewa daripada Allah Azza wa Jalla. Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar, wa tawaffana muslimin, dan matilah kami dalam keadaan berserah diri, yakni dalam agama Islam yang Engkau redha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.